Tajuk ni ana baca pada 2003 tahun 2020 di Setia Alam. Tajuk ni 2020, 3 tahun lah. 3 tahun dulu baca tajuk ni. Baik, cuba kita tengok seterusnya untuk subjek yang kedua, kita Al-Adabul Mufrad, muka surat 79 bab yang ke-309. Pemeluk Islam adalah penunjuk kebaikan antara satu sama lain. Mana kita orang Islam ni, kita penunjuk kebaikan. Kita kena menjadi punca kebaikan, pembimbing kebaikan kepada orang Islam yang lain. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari pada tajuk yang ke-309. Orang Islam ni dia menjadi penunjuk kebaikan kepada orang Islam yang lain. Jadi Imam Bukhari kemukakan satu riwayat saja di bawah bab ini. Cuba kita tengok riwayat 739. Kata Baqiyah, dia kata hadatsana Muhammad bin Ziyad qala adraktu salaf wa innahum la yakunun fil manzilil wahid bi ahalihim farubbama nazala ala ba'dihim ad-daif wa qidru ahadihim tu tu bagi bawah tu, wa qidru ahadihim ala an-nar, ala an-nar api, bukan makna neraka tu. Fayakhudhaha sahibud daifi li daifi fayafqidul qadara sahibuha fayaqul man akhadha al-qidra fayaqulu sahibud daif nahnu akhadnaha li daifina fayaqulu sahibul qidr barakallahu lakum fiha aw kalimatan nahwaha. Qala Baqiyah wa qala Muhammad wal khubzu idha khabazu mithla dhalik wa laysa bainahum illa judurul qasab. Qala Baqiyah wa adraktu ana dhalik Muhammad ibn Ziyad wa ashabah. Kata Baqiyah, dia kata Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata, aku ni sempat hidup dengan orang dulu. Orang dulu ni maksudnya sahabat Nabi lah. Aku sempat dengan salah, tu makna sahabat Nabi. Kena tulislah situ makna sahabat Nabi. Aku ni sempat dengan Nabi, tak ada aku ni, tapi dengan salah yang ni sahabat Nabi tu sempat. Jadi mereka berada di satu rumah bersama anggota keluarga mereka. Ni dia mana seorang tabi'i cerita tentang sahabat. Dia kata mereka berada di satu rumah bersama anggota keluarga mereka. Ada kalanya tetamu singgah pada sebahagian mereka. Kadang-kadang rumah tu, seperti kita lah ni, rumah berkembar kan, atau sebuah rumah besar, jadi pakat duduk beberapa keluarga, bilik masing-masing lah. Tu zaman dulu. Hak ni anda tengok zaman ada lagi di kampung Tuala Salak tu, di rumah dia besar. Kadang-kadang dia belah rumah, adalah pintu boleh pergi mari tu, satu rumah satu bumbung. Duduk percuma lah duduk. Untuk keluarga dia miskin ada tengok, keluarga anda ada buat gitu. Kadang dia tambah kat tepi tu, lengkap lah dengan bilik air. Muka bilik air tu, muka telaga luar tu laka. Ada gitu. Ni pun gitulah, ada berlaku gitu. Apabila ada tetamu singgah pada sebahagian mereka, sementara ketil tu kid apa? Ketil ni maknanya kendi lah, kendi. Kid tu mana kendi? Ketil lah tu dah. Ketil. Al-qidr mana kendi? Bukan kandi atau kendi. Puyuk ataupun dia bukan puyuk ni, dia bukan puyuk. Kendi hak rebuhai. Kalau puyuk lain. Cerek lah kita kata. Ketil lah bahasa Inggeris ketil. Indonesia ni dia ngomong bahasa Inggeris pakai jadi bahasa dia dah, ketil. Baik. Jadi tu cerita dia. Duduk atas rapul, lalu dia ambilnya ketil itu ataupun cerek itu oleh orang yang mendapat kunjungan itu untuk tamu dia. Kita baca dulu. Maka pemilik ketil itu kehilangan. Dia tengok-tengok tak ada kendi tu, puyuk tu, apa ni, cerek tu lah. Dia pun tanya, siapa ambil maknanya puyuk apa ni, kendi tu? Sebutkan dia ni, gini saya ingat cerita tu masa ngaji dulu kan. Kitab tua, kita dulu Kanun Daya. Dia baca kan dia. Kendi. Lepas tu dia pening ni.
Binatang apa dia katakan dia mengambilkan dia. Tu cerita dia masuk ngaji kan, dia ada kitab-kitab tua Ustaz Mak tahunan lah bagi lagu ni, kitab klasik, kitab guni. Kitab guni. Kandi tu lain. Ni kandi baca kandi yo. Supaya kata bulu rum lah, ada pun amalan sunat cukur bulu rum pada hari Jumaat. Gua dulu rawami rum, Romo tu rawami ya dulu lah, ni rawami alik. Anak panuh, anak panuh macam-macam lah cerita pondok tahu je lah kedek cerita pondok kan. Jadi dia tengok tak ada, dia tanya siapa dia ambil kereta ni, kir ni, cerek ni. Maka orang yang mendapat kunyah tamu ahli rumah tu juga, cuma keluarga, bukan beberapa keluarga kan duduk satu rumah, jadi dapur kongsi. Jadi kawan tu ambil, mana ahli rumah dia juga. Maka orang yang mendapat kunjungan tamu tu berkata, kami yang mengambilnya untuk tetamu kami, duduk sebuah rumah. Tapi tetamu tu mari nak jumpa dia, bukan nak jumpa maknanya keluarga dia asal lagi, duduk rumah sama. Mana berkongsi lah ni. Jadi pemilik kereta itu kata, dia kata semoga Allah, tengok semoga Allah memberi kalian keberkatan atas ceret ataupun gitulah lebih kurangnya. Maknanya dia doa keberkatan kepada keluarga dia yang ambil ceret dia tu. Besar makna hadis ni. Bakiyah perawi hadis ni kata, Muhammad berkata, Muhammad bin Ziyad tu lah perawi ni. Kalau dalam bahasa riwayat ni, Bakiyah ni panggil anak murid Muhammad lah, yang mengambil riwayat daripada Muhammad bin Ziyad ni nama Bakiyah. Bakiyah tu panggil anak murid Muhammad. Dia kata, Tok Guru dia Muhammad bin Ziyad kata, begitu pula dengan roti. Jika ada tamu, maka roti itu dibahagi-bahagikan seperti itu. Tidak ada gate, orang panggil, tidak ada sekatan di antara mereka selain dinding dari kayu. Mana mereka berkongsi banyak perkara. Yang memisahkan mereka hanya dinding kayu itu, tapi berkongsi banyak sebab duduk sebuah rumah. Sepana sebut saya adalah keluarga anak bila ada keluarga dia susah, dia pun buat dinding, tapi dia buat pintu kecil, duduk sebuah rumah. Jadi kalau dia jalan berbunyi, ketuk berbunyi. Itu biasa, anda pernah pergi lah. Tidak ada sekatan di antara mereka selain dinding dan kayu. Bakiyah kata, aku pun menyaksikan kehidupan seperti itu, iaitu Muhammad bin Ziyad dan para sahabat dia. Nak ayatnya ke dia? Kalau dia nak ayat sininya, nak ayatnya sahabat Nabi dulu, mana dia berkongsi rezeki dengan sahabat dia. Moga setengah sahabat Nabi tak ada rumah, dia kata mari duduk rumah kita besar, dia pun buatlah sikit dinding tengah tu. Di tengah tu, jadi duduk satu sebuah rumah lah. Jadi maknanya kita kata bilik berbeza, ruangan tamu berbeza, tetapi dapur sama. Pakat bahaya ke sahabat muhajir ni pergi tak ada apa satu, bawa kain di tubuh saja. Jadi mereka boleh hidup dengan sebab masyarakat Ansar buat gini. Jadi bila tetamu pun dia mari, jadi makin dapur tu, bekas-bekas dapur tu yang dia guna. Jadi ketua rumah cakap tak ada mana kan dia tu nak carikan dia hilangnya, hari ke siapa dia, kendi tu tak ada. Rupanya kawan ni bagusnya dia tu kata marah, beli kendi sendirilah, dah dapur kursi dah. Dia doa barakallahu fi, maknanya dia faham nah, mudah-mudahan Allah berkat ceret dia tu, kata dia tu bila dapat berkat, maknanya kawan tu guna dia boleh pahala. Ni cara hidup yang dibentuk oleh Nabi di zaman salaf. Nak boleh siapa tahap tu tinggi jiwa tu. Kita lepas Jepun orang ambil masuk bilik air pun nak baca. Ana je sekarang. Tu lucu, Ana tak email berlaku di masjid tempat Ana jaga masjid lah. Mayasa ingat lagi. Kawan ni cikgu pencen, dia jenis angin tohor sikit lah. Lepas Jepun ya. Enggak kawan ni, bukan dia pakai kasut mana nak pergi, dia tengok. Lepas Jepun dia ambil lagi bilik air. Kawan ni tengok dia pakai basah padahal kawan ni ala tubik dia nak air masjid. Marah dia. Ana ilik kepala Ana. Padahal boleh pala beri-beri tu. Kawan tu dia tak ambil selipar tidak pernah sabar, dia ambil Jepun ni lipar kali hari lah, dia pakai toga 2,5 tu. Fukiang tu nak. Lagu tu tak lihat kita jauh nah dengan ajaran Nabi. Tu satu kih. Di situ juga. Tempat parking dekat tu juga berlaku. Ana juga ada kebetulan nak tunjuk kita. Orang tua juga. Budak ni Ana kenal budak ni bagus. Dia lepas main duduk atas motor kau tu. Bukan duduk atas handle, duduk atas cushion tu lah. Kau tu tobik. Dia tak tahu motor macam ni. Pocik tu marah.
Dia kata saya tak suka duduk atas motor saya gini. Allah berat mati. Lepas tu dia sopoh ke budak tu. Gak budak tu marah. Budak kata budak tu bui paruk, budak tu bui ke dia. Tu nak mampu dia kata panggil dah ni kata. Paruk dia bui. Ana lah. Ana kata syaitan ni. Oh, jadi pakcik tu nak pergi tapak dia. Enggak. Ana bimbang kalau tak budak tu besar, kalau budak tu makin apa, dia tua dah. Ana kata gitu. Gapo dia masih pun cerita kata tak apalah pakcik, muka dia duduk ya pakcik niat tu boleh pahala. Budak ni kata, "Royak molek apa duk sopoh kita ni?" Budak tu kata, "Nak ayatnya orang kita ni jauh nah ni." Jauh nah ni dengar ni. Sebab itulah kalau kita duduk serumah, ana ingat biasa saja nak sebut ni. Ana pernah duduk, muka ana mengaji lu sekolah, kita duduk asrama, lepas tu duduk masewa. Ada sahaja kita, semua dia tulis bagi dia, robah dia tulis lagi. Buru gigi dia tulis. Obat gigi, bukan buru. Buru sebenarnya tak dapat ambil dah. Obat gigi. Orang tak berani nak ambil dia. Ada jenis lagu tu. Padahal kalau kita obat gigi, Allah tak payah metok lah kita bagi lagu tu duk sama kita. Iyalah moleknya ada so tak ada kita kena faham bagi ni bagi kena faham tak payah ngaji lah. Nak ni benarnya. Ana tengok dia kedekut benar tapi kita tak apalah hak dia nak orang. Ana memang kita beringat benar kalau bagi dia. Obat kecil dia tulis. Lepas tu obat gigi dah bilik air tu lemah ya. Ada jenis lagu tu. Orang-orang lagu ni kita biarkan cara dia nak buat nak. Jenis kedekut siapa pekat berat gitu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, mana orang Islam ni menjadi penunjuk, maksudnya apa? Kenapa Imam Bukhari buat mari tajuk umat Islam menjadi penunjuk kepada orang Islam yang lain? Makna dia menjadi punca kebaikan. Baiklah kita kata sahabat Nabi ni bila tetamu dia mari mesti dia nak sedia air. Gak hak ada di rumah tu nya, mana milik tuan rumah tu belaka, dapur milik tuan rumah, dia pun duduk pemenumpang saja. Jadi dia ambil sini, dia tak royak lah pada tuan dia, cerek tu. Jadi bila dia ambil, tuan tu tanya mana? Orang kata saya ambil sebab tetamu mari. Tuan rumah ni, pemilik rumah, pemilik dapur, pemilik alat tu, cerek tu, dia doa barakallahu, mudah Allah berkati kamu pada cerek yang kamu ambil tu. Nak ayahnya mulianya sahabat Nabi. Sebab dia boleh pahala, kau itu boleh pahala. Sahih riwayat yang mengatakan ada sahabat Ansar ni, dia pernah nak ceraikan isteri dia. Bila dia bicara dengan isteri dia, supaya isteri dia kahwin dengan muhajirin hak berhijrah tu. Ada sebut, bahkan dia pilih hak mana. Berat-berat tu tengah nak amal tu. Nah, tapi setahun tu. Sebab tu disebut dalam Quran pengorbanan pihak Ansar. Alladzina yatabawwa'ud dara. Kan ada sebut tu orang yang menyediakan rumah untuk muhajirin. Siapa dia? Ansar lah. Ni lah. Ni yang kita baca ni. Oh, siapa setahun tu kan? Jadi maknanya apa tengok kandungnya tu molek dia buat tu Dalatu ahli Islam tu, cuba tengok penjelasan kata tu atau penjelasan hadis tu. Dalatu ahli Islam adalah sesuatu yang menjadi penunjuk seseorang pada teman dekatnya. Sesuatu yang anda percaya ke penggunaannya kepada teman dekat anda adalah merupakan orang yang mempercayai seseorang yang memiliki kedudukan di sisinya, serupa dengan keluasan yang diberikan orang tersebut pada orang lain. Maknanya dia bui kebenaran orang ni untuk buat kebaikan dengan menggunakan harta dia. Sebab saat ni kan layan tetamu tu termasuk dalam sunnah besar. Jadi kalau itu nak melayan tetamu menggunakan barang dia, dapur dia, cerek dia, dia puji perbuatan kau tu. Apa? Sebab dengan buat gitu makna dia telah berjaya melaksanakan satu sunnah besar. Maknanya aku pun boleh pahala. Tu pemikiran, fikrah sahabat. Cuba tengok kandungan hadis. Di dalam hadis ini terdapat anjuran agar menolong tetangga dalam memuliakan tamu dia dengan memberikan makanan dan bekal. Supaya orang lain boleh memuliakan tetamu, kita yang membekalkan. Daripada mana ni asal cerita ni? Nabi sebenarnya. Dia begini, dalam beberapa dalam kitab ni, anda tak ingat hadis ke berapa, Nabi pernah orang pergi bertamu di rumah dia, Nabi tak ada makan dia. Nabi minta sahabat dia tolong. Sahabat dia mari makan dia. Atau ada setengah tu tetamu ni tak ada tempat tinggal, tapi dia tetamu Nabi. Nabi minta sahabat dia supaya ambil orang ni jadi tetamu, sebab rumah Nabi tu tidak sesuai lah. Rumah Nabi tu tidak luas mana.
Maknanya Nabi berjaya melayati tamu dia melalui pertolongan sahabat dia. Hak ni ana pernah tengok acak kali berlaku dalam masyarakat kampung ni. Kaput Tok Ana di Tuan Salak ni. Ngau umur dekat-dekat. Tetamu mari tak ada gapo dia. Dia Allah tangan aku ni tak ada gapo mau kahwin ni mana ada. Kita ada tamu. Kahwin tu mari siap. Oh bagus. Enggak kita ada telefon tak nak buat gitu. Orang kata tamu dia mau apa cara kahwin. Tuak ngaji tinggi tu. No, tak ngaji Allah kok nelo gitu. Ana ingat lagi. Tu. Kadang-kadang dia tanya kok dalam dekat rumah kan. Dia kata, lepas tu anak buah mari jauh tu nak makan ke tu? Tak ada, dia kata ada hulu. Tak apa, biar tu dulu. Lepas ni kita bagi. Anak pernah tengok tu. Pada tak ngaji ada pemufrad tu. Hidup tu ana rasa ni hasil daripada pendidikan oleh tutup ulama-ulama kita dulu lah. Bab ni bagus orang Melayu. Dululah lah ni ramai lagi buat gini ni. Ni bagus. Ni super ni. Ni ingat tu. Masa anak kecil kapur Tuala Salak tu kapung kenal tak Tuala Salak dekat dengan Berkelam. Kalau kita pergi Berkelam kan nak pergi ke Jelawat dia kena lalu ke Tuala Salak. Masjid tepi jalan. Ni ingat lagi ni. Suka zaman tu suka. Kita anak ingat masa anak pergi tu kan. Kita pergi rumah tok kita nak ajak rapat pada bukan kata keluarga pun tapi jiran tapi rapat. Pergi anak kata lapar ni mak tak ada ke apa. Mak kita tanya jiran dulu ada nasi kau cucu kahwin mari. Biasa je. Jadi tok anak ni pun anak tengoklah kita duduk seminggu kita tengok dia awak pergi rumah kahwin tu. Dia katalah ke mana ni? Jiran apa anak ramai mari tu. Cukup ada makan dia ke tak tu? Dia buat lagi. Memang berlaku masyarakat. Orang kampung tu. Tok Ana tu gisau tak akan lepas pun. Sebab dia ada khusus tempat basuh kaki di tu. Ni ingat lagi tu. Kita yang pakai lepas. Dia bahas kaki ayam begitu ya. Yang orang kampung. Tapi hak ni hidup dalam masyarakat. Hak ni lah kita nak bincang ni. Lepas tu zaman kita lebih mudah lagi. Semua hak ni dalam proses mengambil tahu hal jiran. Hal tetamu. Tapi hak ni lebih pada jiran sebab duduk semua. Yang kedua, anjuran agar mendoa ke tetangga agar memperolehi keberkatan dalam makanan yang dia ambil untuk diberikan kepada tamu dia. Dia guna makanan kita untuk jamu tetamu dia. Ni cerita dia ni. Ni adalah satu pendidikan hidup bermasyarakat yang diterapkan oleh Nabi sehingga memberi kesan kepada sahabat dan ditiru. Sebab yang cerita ni siapa dia? Tabi'in. Dia kata salah kita dulu lagu ni cara hidup dia. Kena mikirlah kita nak buat lagu mana nak buat lagu mana tu biar kalau boleh buat hal ni maknanya satu sunnah yang kita berjaya tegakkan. Yang ketiga, memuliakan tetamu wajib bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan dia. Bagi kita pergi pada tajuk seterusnya, memuliakan tamu dan melayani tetamu sendiri. Dia sendiri layan tetamu dia. Baik, dia isu ikramud duyuf, memuliakan tetamu. Hak ni menjadi satu amalan besar masyarakat Arab jahiliah dan mendapat pujian Nabi. Ni antara adab yang dikekalkan daripada adab jahiliah. Akhir sekali dia diangkat menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu hadis saja dikemukakan di bawah bab ini, iaitu hadis ke-740. Ni riwayat daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illa al-ma' fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadhub aw yudhifu hadha fa qala rajulun min al-ansar ana fa qala rajulun min al-ansar ana fantalaqa bihi ila imra'ati fa qala faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni ana sebut sini lah. Duduk sini rupanya hadis. Faqalat ma indana illa qutul lis-sibyan. Faqala hayyi ta'amak wa aslihi sirajak wa nawwimi sibyanaki idza aradu asha'a. Fahayyat ta'amaha wa aslahat sirajaha ونومت سبيانها ثم قامت كأنها تسله سراجها
fa'atfa'atuhu wa ja'ala yuryanihi annahuma ya'kulani wa bata tawiyain falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam laqad dhahika Allah aw ajiba min fi'alikuma wa anzalallah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni cerita lain ni, tadi ada cerita lain, dia banyak cerita. Hak ni hak biasa kita dengar dah ni. Hak nak sebut sana ada cerita lain, hak ni cerita lain, tapi lebih kurang sama. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, ada seseorang bertamu kepada Nabi, ada seorang yang menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari rumah Nabi, maka Nabi mengirim utusan ke rumah isteri-isteri beliau. Nak tanyalah gapo dia ada ni, tetamu mari ni. Boleh ada rumah isteri ni tak ada makan ni. Hatta orang tu lagi tanya kat rumah isteri aku lah itu ada kedok kuih-kuih gapo ko. Itu maksud dianya. Jadi isteri-isteri Nabi kata kebetulan hari itu, bukan tak ada sama, kebetulan hari itu kami tidak ada apa-apa kecuali air. Air kosong yang ada. Maka Rasulullah pun tanya sahabat dia lah. Siapakah di antara kamu yang sanggup menjadikan tetamu aku ni sebagai tetamu dia? Maknanya nak memuliakan tetamu dengan beri makan siapa dia sanggup. Rumah aku tak ada apa-apa ni. Rumah Nabi tak ada apa-apa. Waktu ni lah, bukan tak ada semua. Lalu seorang dari kalangan Ansar kata saya dia kata. Ana, saya lah. Biar dia jadi tetamu saya lah. Cepat dia nak ambil. Apa ni? Kemuliaan lah. Lalu lelaki Ansar tu pun pergi jumpa isteri dia. Dia kata, kita hari ni anak terjemah mafhum ni, kita ada tetamu hari ni. Tetamu ni asalnya tetamu Rasulullah. Kita kena muliakan tetamu Rasulullah. Gapo dia ada rumah nak pergi makan pada tetamu Rasulullah atas permintaan Rasulullah sendirilah. Isteri dia kata, kita pun tak ada makan ni kecuali makanan untuk anak-anak yang ada. Stok ni stok akhir kira-kira ni. Anak-anak yang ada ni. Lalu lelaki Ansar tu kata, siapkanlah makanan itu. Dia kata, uruslah lampu, perbaikilah lampu, dan tidurkanlah anak-anak jika mereka nak makan. Ajahlah biar anak tidur sebelum makan, supaya makan ni boleh kita bagi pada tetamu. Lalu isteri dia mempersiapkan makanan, dan dia memperbaiki lampu dia lah. Ada maksud dia lah tu di sebalik tu. Dan dia tidurkan anak-anak dia. Anak dia tidur dekat ada tak makan malam tu. Kemudian dia pun bangkit seakan-akan hendak memperbaiki lampu dia. Lalu rupanya dia matikan lampu dia. Jadi kedua suami isteri itu memperlihatkan kepada tetamu Rasulullah tu seolah-olah mereka sedang makan sekali. Mungkin dalam gelak kan. Dan kedua suami isteri itu orang Ansar tu tidur dalam keadaan lapar. Jadi hari tu dia jamu tetamu dia saja. Jadi tetamu dia tak tahulah dia tu tak makan. Dia walau jamuh kau makan dia, tapi tak makan pun. Jadi keesokan paginya dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Rasulullah senyum tengok dia. Rasulullah senyum tengok muka sahabat Ansar ni. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah gelak terhadap sikap engkau. Allah ketawa terhadap sikap engkau. Maknanya Allah kagum ke atas perbuatan kamu berdua malam tadi. Nabi tahu ni melalui apa? Wahyu lah. Dia tak ayat. Tidak kata telefon lagi, kita lapar cengok malam, dia kata tak makan tamu. Dia tak ayat, dia senyap. Sebab dia buat ikhlas, bukan nak menunjuk. Tapi Rasulullah tahu berdasar pada wahyu. Rasulullah kata Allah dhahikallah, Allah ketawa, Allah kagum maksudnya. Kemudian Allah menurunkan ayat. Setengah ulama kata ayat ni berkait dengan cerita ni. Setengah ulama kata ayat ni berkait dengan apa? Khilaf ulama. Kehak perang tu kan. Dia bila sahabat Nabi rebah dalam peperangan, keluar darah tu. Jadi ada petugas-petugas nak wui air, dia kata wui kepada orang ni sebab orang ni dia minta alma minta air. Mana dia dahulu ke orang lain. Dia apa perlu juga. Bila wui pada kawan tu, mari nak wui dia, mati dah dia. Setengah ulama kata ayat ni turun berkait dengan tu. Setengah ulama kata tak. Kadang-kadang ayat ni turun 2 kali. Ada yang kata begitu. Setengah kata tak, ayat ni turun sempena cerita ni. Apa dia maksud wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah?
Wa man yuqa syahha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka, siapa dia mereka ni? Sahabat Nabi. Mana kalau kita tengok, kalau kita menganggap ayat ni turun berkait dengan peristiwa ni, maknanya sahabat Ansar saat ni lah, suami isteri saat ni, mereka mengutamakan orang lain. Orang lain ni makna tetamu, berbanding dirinya sendiri, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, dan mereka memerlukan makanan itu. Sesiapa yang dilindungi diri dia daripada penyakit bakhil tegar, anak terjemah bakhil tegar, sebab syuhha ni dia lebih daripada bakhil. Bakhil bahasa Arab juga. Syuhha ni dia lebih teruk daripada kalimah bakhil hak biasa. Sebab tu anak kata, kalau bahasa Kelantan ke dia, kedekut hangit. Tu syuh. Kalau kedekut biasa tak hangit tu, tu bakhil. Hak ni syuh. Setengah ulama kata syuh ni dia kedekut, dia tak suka orang derma. Dia nak suruh orang kedekut pada dia juga. Dia camping orang biar jadi kedekut. Tu dia panggil syuh. Ada juga dalam syarah hadis sebut begitu. Jadi sesiapa yang dilindungi diri dia daripada kena penyakit kedekut tegar ni, maka sebenarnya mereka itulah orang yang beruntung di hari akhirat. Beruntung di hari akhirat. Orang berjaya, muflih orang berjaya. Atas dunia mungkin tak nampak kejayaan dia tu dengan molek, tapi hari akhirat dia lah untung. Itulah ya. Mana? Lagu mana tu? Kira jadi ayat terakhir. Akhirnya nanti jumpa semula. Dia gini cerita dia. Jadi ayat ni turun, ayatnya mereka orang-orang yang melebihkan orang lain, dia perlu juga pada benda tu, tapi dia utamakan. Kalau dalam kisah ni dia utamakan tetamu Rasulullah. Itulah maknanya dia ni orang dermawan. Bukan sekadar benda mereka ithar. Bukan sekadar derma ithar. Ithar ni makna satu sifat melebihkan orang lain berbanding ke dia sendiri. Padahal dia perlu juga pada dia panggil ithar, dia panggil. Baik, tak apalah tu. Dan sesiapa yang yuqa mana dilindungi, maksudnya Allah lindung, tak kena penyakit syuh atas diri dia. Kenapa? Allah lindung maknanya dia ni selamat, tak kena penyakit ni. Penyakit syuh ni tak kena. Itulah orang yang berjaya di hari akhirat, orang panggil al-muflihun. Itu maksud dia nya. Maknanya ayat ni antara ayat sebut tentang manaqib sahabat lah. Manaqib sahabat Ansar. Jadi ayat ni kalau kita nak tengok secara khusus, makna ayat ni Allah kata sahabat Ansar tadi tak kena penyakit ni. Jadi maknanya dia akan berjaya. Dan kalau mengikut kaedah, maknanya orang Ansar ni dia berjaya sampai mati lah. Sebab Quran sebut. Kalau Syiah dia kata tak, Allah tak tahu lepas ni kawan ni jadi murtad. Allah tahu. Sebab Allah sebut ni masa ni. Tu Syiah tu lagu tu. Bila Allah sebut pada kawan ni, makna dia tu sudah dijaga oleh Allah tu. Walaupun tidak maksum tapi dapat hifzullah. Tu ulama kita kata. Baik, cuba tengok kandungan hadis ni. Di dalam adab menjadi tuan rumah adalah memuliakan tetamu, menghidangkan makanan kepada mereka, menghidangkan suguhan tu hidangnya lah kepada mereka, memberi sarana untuk memberi apa ni kita sarana ni orang panggil sebab-sebab lah yang boleh menyebabkan mereka rasa senang hati. Apa dia kira mereka rasa senang hati? Sebab kita orang mari rumah kita, jangan buat sesuatu menyebabkan tetamu rasa dia tidak dihargai keadaan dia tu. Jangan buat gitu. Dan lebih mengutamakan mereka daripada isteri dan anak. Ini peringkat tinggi ni. Makna memuliakan tetamu. Sebab tu orang kita kadang-kadang dia bila waktu ambil air sekut tahu minta maaf lah, tak ada gapo ni ada. Kadang-kadang dia sebut gitu kapung kita pergi molek kan. Molek dia sebut mana, tapi setakat ada dia tak apa dah. Sebab kadang-kadang kita nak pergi beli lama pula ditunggu. Setengah-setengah kata tak payahlah, kita pun baru sudah minum air kedan ni. Padahal ada agak ketok pun nak. Apa tu tidak mau menyusahkan. Hak ni mana balik tuan rumah ni. Balik tetamu dia ada hukum lain pula. Dia agak adat lain pula. Jangan tetamu dia tengok kita ni bila kita pergi mahal dia kena buat hukum mana. Ada hadis lain. Tetamu kata lagu tu tak payah buat. Tetamu kata lagu tu minum. Dia pun tak dia pun tak buat. Molek juga dia tu. Pakai betul gitu. Jadi betul lebih harus sodak kata dia. Jadi hak ni kita kena timbal lah. Mana hadis berkait dengan kita tuan rumah pun ada, hadis berkait dengan tetamu pun ada. Jadi kena gabung jalin kalau itulah, insya-Allah jadi molek lah. Sebab tu dalam agama ni kalau ikhlas jadi molek. Bakal iso lagi kena sebut erti bahasa. Sana tu bab erti bahasa lah tu. Bab tuan rumah kata buat rumah diri lah dak.
Dia pun beres, ada masalah. Nyagi mandi, nyagi masuk dalam bilik kata, tunggu pak rumah sendiri. Tu kena reti bahasa. Habis sejuk. Habis reti sejuk waktu berlaku. Sebab tu tuan rumah kalau dia berasa tak arak, jangan kata gitu. Tetamu dia ni tak boleh jenis betul pasal. Jangan tebal sebut gitu. Ya, Ana pernah kena. Lama dia marah kita muka kuliah ni. Lama dia sodoh lah kita nak kuliah pula ni. Ana jadi terpaksa sebut, minta maaf lah Ana ni 10 minit lagi kena pergi kuliah ni. Dia lama dia duduk buat ke siapa kita gelisah. Ana kata ni tetamu lagu ni bala aku ni. Sebab itulah kita kena reti. Sebab tu kena tengok pula hadis berkenaan kita nak menjadi tamu, ada pula hadis dia. Adab tuan rumah menyambut tamu, adab tetamu bila kita bertamu tu ada pula adab. Kena tengok belakang lah. Supaya orang sakit lah. Dan orang melawat orang sakit ada belakang hadis tu. Baik. Yang kedua, dalam hadis ni menetapkan bahawa ada sifat ketawa kepada Allah. Masalah setengah ulama kata ketawa tu dengan maksud redha, dengan maksud Allah suka, mahabbah. Redha tu makna hub, dapat hub, mahabbatullah. Dahlah bagi setengah ulama dia terketawa lah. Ketawa lah ke mana kita tahu. Dah Allah kata, Nabi kata gitu. Dia kata Nabi kata gitu, bahasa kiasan mana tahu takut sungguh gitu kan. Pulaknya. Jadi bagi anak terima belaka kalau kata Tuhan ketawa pun kita kena refer pada laisa kamitsli syai', sesama salah. Kalau bagi orang kata tak boleh kalau ketawa ni serupa dengan manusia. Bukan manusia saja ke apa ada ketawa kena kira gitu. Dia kata tak boleh ketawa kena takwil dengan mana mahabbah. Jadi Allah ketawa mana Allah kasih. Ikutlah lagu mana puasa ke. Kita tahu dah awak jenis tak boleh kalau ketawa nampak sepah awak ketawa tak sapakah ni. Tapi orang lain tak apa. Masalahnya dia duk sibuk dengan orang. Tu masalah ni. Dia sibuk orang takut pergi tu. Padahal orang tak pergi tu. Dia pergi tu. Lepas tu dia duk menyalahkan orang. Tu tak tahan. Yang ketiga, memuliakan tetamu merupakan amal yang dapat mendatangkan redha Allah dan mahabbatullah lah. Ni lah. Yang keempat, sahabat yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah ni banyak cerita suri teladan yang kita boleh ambil. Bab keluarga ni antara yang menonjol sebagai model sahabat. Abu Talhah. Lama lagi kita nak baca cerita dia. Ya? Ya? Dia sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Dia ni sahabat Ansar. Dia bukan muhajirin. Dia orang Ansar. Penduduk tempatan lah. Okey, seterusnya ni kita minggu depan lah. Hadiah kepada tetamu. Ni pun sebenarnya bagus anda duk baca tengok. Ni anda baca pada bulan 7 2020. Bulan 7 2020 ni di Masjid Setia Alam. Ni maknanya kita hadiah tamu. Hadiah tetamu ni ada dua sebenarnya. Sama ada kita pergi rumah orang, kita bawa sesuatu, orang panggil buah tangan. Bawa buah hepa ke, bawa buah hulu ke. Tapi ada juga berlaku Nabi ni, dia beri hadiah pada tetamu. Misalnya tetamu tu guru dia ke. Biasa ke, Allah ni. Kita nak klik nyala ikan kering. Ikan kering aluh, kan sedap tu. Ambil lah ustaz ni, dia beri hadiah kita pula. Ni boleh masuklah ke ni. Tu zaman sahabat Muhammad dah. Misalnya tu gua Nabi Lana musafir dengan dia singgah rumah keluarga dia. Memang dia cari awal-awal lagi hadiah nak beri kepada anak sepupu dia pun. Jadi menyebabkan jadi dekat hubungnya tu. Hadiah tak belah mana pun. Kadang kepuk lekor ya. Tapi kok mana besar dah tu. Keses orang panggil silaturahim tu. Ni ni cara Nabi aja. Orang panggil tidak kering hidup ni, kering hidup. Nak kata mana sama hidup ni kering, tak ada benda-benda aksesori gini, tak ada benda-benda gini. Tak boleh juga. Mana tak jatuh daripada dia, jatuh orang semua. Tu kalau bahasa kias gitulah. Tak boleh juga gitu. Tidak kata gekuk tapi tak jatuh. Tak boleh kata gedekuk tak boleh, cuma tak jatuh ya. Tak luru. Gitulah. Jadi insya-Allah ni kita bincang minggu hadapan lah. Mudah-mudahan kita minta itulah doa itulah Allahumma aini ala zikri wa syukri wa husni ibadah.